Okey, sekarang kita dah ada few people kat sini. Okey, kita start Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, saya minta maaf tadi kita ada technical issue sikit. Dah settle semua tadi, kita dah try start daripada 8.45, establish connection everything. Tapi last minute dia saya nak start online tadi pukul 9.13 tu dah ada problem technical, saya tak tahu kenapa. So sekarang baru kita dapat establish new connection lah. Okay, title pun saya tak sempat nak letak penuh. Kita ada management in trading saja. Okay, by the way, first time lah saya live dekat page GK Academy ni. So saya ucapkan selamat datang lah kepada kawan-kawan dekat sini. Dan insyaAllah saya akan berkongsi malam ni selama lebih kurang dalam 1 jam setengah. Title kita dalam management in trading. Okay, actually kita punya sesi ini sepatutnya last Friday, tapi kita ada problem technical, so kita postpone. Semalam kita buat testing dan hari ini kita decide untuk buat live sekali lagi lah, menggantikan yang last Friday. So alhamdulillah di sini kita hari ini. Jadi saya ucapkan selamat datang. Boleh tolong komen tuan-tuan dari mana? At least kita dapat berkenalan dahululah sementara nak tunggu lagi kawan-kawan kita join. Okay, just tolong komen dari mana? Okay, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita punya session ni adalah atas invitation daripada Tuan Razak lah, daripada GK Academy. So insyaAllah saya akan bersama dengan tuan-tuan selama 6 minggu actually selama 6 minggu. Okay, actually kita punya FB Live ni patut start pada 20 hari bulan untuk sesi risk management tu. Tapi disebabkan pada 20 hari bulan tu kita baru 2 hari kita punya movement control order ataupun PKP, perintah kawalan pergerakan. Jadi 18 dengan 20 tu 2 hari-hari yang kedua kita dalam PKP. So saya discuss balik dengan Tuan Razak. Mungkin keadaan pada masa tu tak berapa nak sesuai lah sebab sensitivity lah. Sebab kita masih baru dalam PKP dan macam-macam lah isu at that time. So kita decide untuk postpone 1 minggu lah. Okay, yang mana 20 hari bulan sepatutnya kita start ni kita bawa kepada 27. Sebab kalau tuan-tuan boleh nampak dekat skrin ni, 20 hari bulan sepatutnya kita start risk management dan 27 untuk money management. Tapi disebabkan kita postpone seminggu, so kita bawa yang risk management ni ke 27 hari bulan. Tapi 27 hari bulan kita ada masalah teknikal, so that's why kita bawa ke hari ni lah. Okay, jadi basically tuan-tuan, saya akan bersama dengan tuan-tuan selama 6 minggu, bermula daripada minggu ni, dan insyaAllah hari Jumaat ni pada 3 hari bulan April pun kita akan jalan macam biasa dengan topik money management. And then bulan April 17 dan 24 kita akan sambung dua lagi sesi. Dan seterusnya pada bulan Mei 22 dengan 29. Jadi kita akan sambung total keseluruhannya ada 6 sesi lah. Cuma akan ada perubahan dari segi masa. Okay, bila kita dah start berpuasa pada 24 April tu, okay, kita akan ubah daripada pukul 9 subuh ke pukul 5 petang. 5 hingga 6.30 petang lah. Okay, jadi itu kita punya jadual. Dan topik yang saya akan cover ni tuan-tuan, lebih kepada management di dalam trading tu sendiri. Yang mana kalau kita tengok tuan-tuan, management ni dia meliputi semua aspek lah. Okay, yang kalau kita tengok ni tajuk-tajuk ni semua berkenaan dengan management.
Yang pertama adalah berkenaan dengan risk management, iaitu yang kita akan buat pada malam ni. Dan minggu depan, hari Jumaat ni kita akan buat money management. Kemudian psychology management, diikuti dengan emotion management dan seterusnya trade management. So dalam 5 minggu ni kita akan fokus pada management in trading saja dia punya topik. Dan minggu yang ke-6, okay, minggu yang last kali tu kita akan buat summary, okay, relationship antara semua management approach ni, yang mana yang kita boleh apply di dalam trading tu. So basically apa yang kita perlu buat tuan-tuan, kita perlu ikuti kita punya FB Live ni daripada sesi awal sampai habis, and then kita akan buat conclusion pada minggu sesi yang ke-6 tu lah. Okay, tapi kita akan record kita punya FB Live ni, jadi jangan risau. Okay, boleh tengok balik berkali-kali setakat yang tuan-tuan nak tengok tadi, dan daripada situ kita mungkin boleh dapat kefahaman yang lebih lah, sebab sekali kita tengok tu mungkin kita tak akan dapat everything. Okay, so basically malam ni tuan-tuan kita akan mulakan dulu dengan risk management. Okay, risk management yang mana kalau kita tengok balik tuan-tuan dalam trading ni, risk management ni adalah satu topik yang sangat penting lah. Okay, selain daripada kita mempunyai teknik ataupun strategi, kita perlu ada management konsep dalam trading ni, yang mana the most important adalah risk management dan money management. Yang inilah yang akan link kepada management approach yang lain tu. So dalam management in trading ni tuan-tuan, dalam topik risk management ni, malam ni kita akan cover beberapa subtopik, yang mana kita akan, first kali kita akan pergi kepada introduction. Sebelum saya nak masuk pada risk management ni, kita akan pergi kepada introduction. Apa preparation sebagai seorang trader? Okay, untuk seorang trader tadi tu, untuk nak melibatkan diri dalam this industry dan untuk sustain lama dalam this industry ni, dia perlu ada preparation. Okay, jadi benda ni kita akan sentuh juga sebagai introduction untuk malam ni. And then baru kita pergi kepada risk management, yang mana akan kita tengok dulu apa objektif risk management ni. And then diikuti dengan rule of 10. Rule of 10 ni maksudnya something yang kita perlu buat untuk nak jadikan kita punya risk management ni dia ada a few layers lah untuk kita punya protection. Dan selanjutnya kita pergi kepada risk model dan juga risk allocation. Okay, ini yang kita akan sentuh pada malam ni lah, untuk minggu yang pertama ni. Tapi tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada kita punya topik malam ni, saya nak minta support semualah. Okay, untuk like page GK Academy ni. Okay, tolong like kita punya page, and then share kita punya sesi pada malam ni, supaya ilmu ni kita dapat kongsikan kepada lebih ramai. Sebab apa, topik management in trading ni saya tak pernah buat dalam mana-mana seminar. Okay, dan yang ni kita develop khas untuk kita punya FB Live dengan GK Academy. Okay, selama 6 topik. Jadi tolong bagi like ya. Bagi like dekat page GK. Kalau boleh tuan-tuan, sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 5,074 like dekat page ni. Ni setakat hari Jumaat lepas lah. Kalau boleh kita nak naikkan lagi like dekat page ni sebagai tanda support kepada GK Academy atas diorang punya sponsorship untuk kita buat program ni untuk selama 6 minggu ni. Jadi tolong bagi like banyak-banyak. Panggil kawan-kawan tolong like juga page ni. Kita bagi lebih daripada 5,000. Kalau boleh sampai satu tempoh nanti kita nak tengok bukan lagi 4 digit tapi 5 digit like dekat page ni. Okay, minta tuan-tuan like. Dan nanti saya akan bagi juga link tuan-tuan sebagai support kepada kita punya program ni. Actually tadi link tu kita dah letak, tapi dah disconnect tadi. Okay, apa yang kita perlu buat tuan-tuan, kalau boleh tolong klik untuk register di link yang tersebut. Nanti saya akan letak dekat ruangan komen end of today nanti. Saya akan letak ruangan komen, jadi tuan-tuan tolong buat registration kat sana lah. Alright, itu sebuah sikit tentang request yang kita minta daripada tuan-tuan dan puan-puan semua lah. Okay, jadi sebelum saya nak teruskan sesi ni, sebab ini first time saya dekat GK Academy untuk sesi FB Live ni. Jadi saya nak introduce sedikit lah. Nama saya Muhammad Rizwan bin Abdul Rahman.
berusia 48 tahun. Dan saya di dalam trading sejak daripada tahun 2006. Jadi lebih kurang dalam 14 tahun lah dalam this industry. Yang mana sebelum saya berkecimpung secara sepenuh masa, saya juga bekerja di sektor swasta selama lebih kurang dalam 20 tahun. Jadi apa yang saya buat sekarang ni tuan-tuan, experience dan juga knowledge yang saya ada masa saya bekerja dulu, saya apply balik dalam trading. Okay, jadi kesannya alhamdulillah banyak different yang saya dapat compare dengan masa saya tak buat benda tu lah. So basically saya trade selama lebih kurang 5 tahun sebagai part time trader sebelum saya decide untuk buat full time pada tahun 2011. So lebih kurang dalam 9 tahun lah, saya lebih kurang 9 tahun, 2011 sampai 2020 yang saya buat secara sepenuh masa lah. Okay, alhamdulillah macam orang lain juga, first few years memang boleh dikatakan ke laut lah. Okay. Jadi saya tak malu nak cakap lah, 3 tahun yang pertama saya tak pernah boleh withdraw. Okay. Dari 2006 sampai 2009 tu saya tak pernah boleh withdraw sebab time tu kita tak ada kelas-kelas untuk nak kita dapatkan ilmu-ilmu yang perlu untuk sebagai persediaan untuk jadi trader. Okay, berbanding dengan hari ini kita banyak ada seminar dan sebagainya lah. Dan hari ini kita tak boleh buat seminar sebab kita ada masalah virus COVID-19. Tapi program ilmu ni kita takkan berhenti di situ saja. Sebab apa, kita ambil peluang ni supaya kita boleh buat dengan cara yang lain. Dan ilmu ni sentiasa dapat disampaikanlah kepada semua yang berminat. Jadi that's why kita decide kita pergi kepada online dan insyaAllah in future pun kita akan buat lebih banyak secara online. Okay, walaupun dari segi interaction tadi tu mungkin agak terbatas. Sebab saya lebih prefer kita berinteraksi secara berhadapan. Lebih senang sebab bila kita berinteraksi dengan tak nampak respon audience tadi tu, mungkin different dari segi result. Tapi saya akan cuba buat yang terbaik supaya semua orang dapat sedikit knowledge daripada perjalanan saya selama 14 tahun ni lah. Okay, itu sebuah sikit tentang diri saya. Okay, dan ini saya punya FB personal. Okay, boleh pergi ke saya punya FB personal bagi yang masih belum pernah pergi ke saya punya FB. Okay, boleh type Rizal Rahman dan tuan-tuan akan pergi ke saya punya FB personal. Sebab di FB personal ni saya banyak sharing tentang psikologi, tentang risk. Okay, sejak daripada tahun 2014. Jadi kalau rajin tu tuan-tuan boleh korek balik lah post-post yang lama-lama. Dan insyaAllah banyak yang saya share di situ lah. Cuma lately ni tak banyak yang saya share tentang trading sebab kita dalam krisis. So fokus tadi tu lebih kepada krisis yang mana kita ada dalam negara sekarang ni lah. Okay, tapi insyaAllah in future kita akan start balik education secara bertulis. Artikel-artikel tu saya akan share balik. In fact ada few articles yang saya boleh share balik lepas daripada sesi ni, yang mungkin last 2 or 3 years yang saya dah tulis. So tuan-tuan boleh dapat ikut daripada sana lah. So bagi yang mana belum pergi ke saya punya personal page, boleh pergi and then cuma tak boleh add friend lah sebab dah penuh. So tuan-tuan boleh klik follow dan juga see first. InsyaAllah saya akan cuba berkongsi dengan lebih banyak lagi lah in future. Okay. Dan bercakap tentang krisis yang berlaku bukan kata di negara kita sahaja tapi di seluruh dunia. Okay, jadi krisis ni sekarang memang badly affect kita punya the whole world lah. So kita sama-sama lah pakat-pakat berdoa supaya dapat keluar daripada masalah ni secepat mungkin. Sebab saya faham mungkin untuk kita yang bekerja dari rumah, okay, ataupun trader ni mungkin tak efek sebab apa, kita boleh buat kerja macam biasa. Cuma dari segi umumnya tadi tu badly affected our community lah. Okay, jadi so sama-sama kita berdoa supaya kita dapat keluar daripada krisis ni secepat mungkin. And then mungkin apa kita boleh buat lepas ni, kita boleh kumpulkan balik semua 6 sesi tadi, kita boleh buat dalam
seminar, grand seminar, yang mana kita boleh recap balik everything dan dapat lebih banyak kefahaman. Alright, so itu sebuah sikit lah yang saya boleh share dengan tuan-tuan tentang diri saya lah. Dan sebelum kita teruskan juga, saya nak bagi tahu dekat sini lah, kita ada disclaimer juga tuan-tuan. Okay, the methodology and rules that I am using definitely not 100% fit you, because I have personalized it to my risk tolerance, capital, personality and lifestyle. Ini kena ada disclaimer ni tuan-tuan, sebab apa? Takut lagi kita tak boleh nak ikut bulat-bulat. Kita mungkin kena buat sedikit modification daripada apa yang saya share tadi, supaya bersesuaian dengan tuan-tuan punya personality lah, dari segi risk tolerance, capital, personality dan juga lifestyle. Sebab benda ni kita kena adjust accordingly. Kita tak boleh nak ikut bulat-bulat. Sebab apa? Faktor-faktor yang saya sebut tadi tu mungkin berbeza, sama ada risk tolerance, capital, personality ataupun lifestyle tadi. Okay, even though walaupun kita ada different opinion, you and I may have different opinion, but I respect your opinion lah. Okay, itu sebuah sikit tentang disclaimer. Dan kenapa saya berkongsi hari ni tuan-tuan, sama ada dalam seminar ataupun dalam FB Live yang macam ni. So the objective kenapa saya berkongsi adalah untuk bantu community to achieve time freedom. Okay, dalam konteks time freedom yang dia subjektif, tapi basically apa yang saya boleh cakap, income melebihi expenses. Sebab apa tuan-tuan, saya faham kita berada dalam satu keadaan yang agak tertekan, yang mana cost of living hari ini semakin meningkat. Jadi objektif kenapa kita trade tadi tu adalah kita nak buat extra income. Okay, itu kita punya first objektif. So saya punya role dekat sini, saya punya main objektif adalah untuk membantu community lah, untuk achieve time freedom tadi. Okay, untuk achieve time freedom, yang mana konteks time freedom tadi kita tak letak dalam bentuk angka, tapi generally apa yang kita boleh cakap, supaya satu hari nanti income kita lebih daripada expenses. Okay, jadi supaya kita boleh ada more time dengan family lah. So this is kita punya main objective. Okay, dan untuk trader tuan-tuan, okay, kita fokus lebih pada untuk trader lah dalam education dalam FB ni, lebih pada trader. Yang mana tuan-tuan, okay, apa yang saya akan cuba buat adalah by helping traders to identify their problems, and then kita cuba provide possible solution yang mana untuk bawa trader to achieve consistent result in trading. So ini yang kita cuba buat, by helping traders to identify problems and provide possible solution to achieve consistent result in trading. Ini yang kita cuba buat dalam proses education yang kita nak yang kita dah lancarkan sebelum ni, dan kita akan buat secara berterusan lah. Dan this is what kita punya fokus tadi tu. Okay, then I'm going to show you common problem faced by trader and how to solve it. And then basically this is what I'm going to share with you. Okay, first kali adalah berkenaan dengan roadmap. Okay, roadmap untuk menjadi seorang trader tu. Okay, ini benda yang kita perlu buat lah. Roadmap ni tuan-tuan adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang mahu menjadikan trading ni sebagai satu kejayaan. Ini kita panggil roadmap lah tuan-tuan. So roadmap ni penting, sebab tanpa roadmap ni mungkin kita akan tersesat lah, senang cakap. Okay, kalau kita tak tahu destinasi kita, kita tak tahu kita punya direction yang kita nak pergi tadi, jadi mungkin kita akan ambil masa yang sangat panjang. Sebab saya pernah lalu problem yang sama tuan-tuan, sebab dulu kita tak ada roadmap, kita tak ada all these things. So what happened, saya ambil masa yang lama untuk nak achieve satu-satu benda tadi tu, sebab kita tak ada proper roadmap. So this is what I'm going to show, I'm going to share with you all. Okay, roadmap yang kita perlu ikut sebagai seorang trader tadi. Okay, dan yang keduanya adalah berkenaan dengan blind spot. Sebab dalam this industry tuan-tuan, kita mungkin tak realize sebenarnya terdapat banyak blind spot. Okay, blind spot apa yang saya maksudkan di sini adalah perkara yang trader tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Ini yang jadi masalah. Okay, kalau kita tahu apa yang kita tidak tahu, tak apa, kita boleh cari info tadi tu. Tapi the problem is kita mungkin tak tahu apa yang kita tidak tahu. This is what we call it as a
blind spot. Ini dua benda yang kita akan sentuh, tuan-tuan. First adalah roadmap, yang keduanya adalah blind spot. Okay. Dan blind spot ni, tuan-tuan, kalau kita tengok balik, okay, kalau kita breakdown kita punya knowledge tadi tu, okay, dalam satu-satu car lah, tak kisahlah trading or anything, dia akan ada 3 portion lah. Okay, first portion tadi adalah benda yang kita tahu. Okay, kalau dalam trading ni, most of us kita tahu tentang technical, okay, strategi yang kita nak guna pakai. Tapi kalau setakat kita tahu strategi sahaja, tapi kita tak lengkapkan dengan benda-benda lain, mungkin kita tak boleh nak achieve kita punya result. So that's why, tuan-tuan, saya dah pernah lalui benda ni. Okay, kita fokus pada strategi semata-mata, tapi tak dapat nak achieve result yang kita nak. So daripada situ, bila saya buat kajian, okay, saya cuba cari punca masalah tadi. And then basically saya jumpa benda-benda yang saya dah mula realise, oh, ada benda yang saya tidak tahu. Sebagai contoh, okay, money management mungkin satu benda yang perlu, tapi saya tidak tahu, tapi saya boleh belajar. Tapi the biggest problem adalah yang third portion ni. Dan ini adalah portion yang paling besar sekali, tuan-tuan, iaitu kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Inilah blind spot yang saya maksudkan tu. So kita recap balik. Okay. Benda yang kita tahu ni sebagai contoh adalah strategi. Okay. Ramai yang kita belajar tentang technical. Kita tahu di mana kita nak entry, kita nak exit, kita nak cut loss. Jadi all these thing benda yang kita tahu. Tapi mungkin without the other knowledge, kita tak boleh achieve kita punya result. Okay. Selain daripada strategi, kita perlu tahu risk control sebagai contoh. Dan pada masa kita belajar strategi, kita mungkin tak tahu risk management. Tapi kita realize, oh, aku tak tahu tentang risk management. Dan risk management satu benda yang perlu. So apa kita boleh buat? Kita pergi belajar, tuan-tuan. Paling tidak pun kita boleh Google cari sendiri info tadi tu. Sebab apa? Sebab kita tahu apa yang kita tidak tahu. Tapi the biggest portion yang ni, tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Yang ni kalau kita tengok balik, tuan-tuan, ini adalah roadmap ataupun sequence yang saya dah identify sebagai seorang trader tadi tu, apa kita perlu buat. Jadi ini kalau kita tengok di sini ada 12 main step lah, 12 main dia punya flow. Yang mana kalau kita faham lah, tuan-tuan, yang kita tahu, okay, mungkin technical dengan fundamental, dan kita selalu buat trade lah. Supaya kita tahu technical fundamental, kita akan pergi pada trading. Tapi sebenarnya ada banyak-banyak lagi step yang kita perlu belajar sebenarnya supaya kita boleh kenal pasti kita punya blind spot tadi. Dan insyaAllah, tuan-tuan, bila kita dah boleh tahu kita punya blind spot, kita boleh tengok this industry, okay, daripada satu sudut yang lebih meluas. Kalau kita tengok konteks ni, kita tengok daripada mata burung. Maksudnya kita boleh tengok daripada angle yang lebih luas lagi, tuan-tuan, insyaAllah. So dengan identify semua ni, insyaAllah kita akan berada di satu stage yang kita understand overall about this industry dan kita boleh achieve greater result. Okay. Ini yang kita nak achieve, tuan-tuan, dalam trading. Okay, dan basically, okay, setiap orang tahulah dalam this industry, dalam financial instrument trading ni, tak kisahlah currency ataupun stock or anything, consistency is key to success. Okay, betul tak betul? Consistency is key to success. Setuju tak setuju? Okay, tolong komen. Setuju tak? Consistency is key to success. Tapi 90% of new traders lose 90% of their money in first 90 days. Setuju atau tidak yang ni? Berapa orang yang bersetuju dengan statement ni? Consistency is key to success. Tapi 90% of new trader lose 90% of their money in first 90 days. Siapa setuju, tolong komen. Saya dah cerita dah perjalanan saya tadi kan. First 3 years saya tak boleh withdraw. Jadi ceritanya bukannya first 90 days saja, tapi saya berlanjutan selama satu tempoh yang lebih panjang. Okay, Min setuju. Siapa lagi yang setuju dengan statement ni? Okay, welcome kepada yang baru join. Thank you. Thanks for joining us tonight.
Okay, Zohri setuju. Okay. So saya rasa ramai yang setuju lah dengan statement ni. Sebab perjalanan kita pun kita tahu bagi yang dah konsisten juga tu. Coach Syahri kata konsisten juga tu. Konsisten apa Coach Syahri? KIR Tuan Haji Safizah setuju. Syazwan pun sangat setuju. Okay, jadi kita dah pernah lalu bagi orang yang dah pernah trade lebih daripada 3 bulan dia dah lalu dia punya jalan. Rasanya semua orang setuju dengan statement ni lah. Okay. Muhammad Ashraf pening. Apa yang pening Ashraf? Boleh tahu Ashraf pening apa? Okay, majority setujulah statement ni. Ini bukan saya cakap tau. Ini research daripada sumber-sumber yang ada lah. Okay. Ini memang statement yang saya sendiri memang 100% agree lah. Sebab saya lalu jalan yang sama. Saya punya perjalanan bukan dekat 90 days but 3 years. Okay. Alright. Tak dah 90 hari dah bungkuih Min cakap. So kira 90 hari tu kira lama lah. Okay, tak ada 90 hari dah bungkuih. So ini perjalanan kita lah. Alright, everybody ada journey dia. So that is the reason kenapa saya berada di sini. Sebenarnya kita nak tengok kat mana yang kita boleh bantu. Sebab orang cakap apa, kalau kita nak senang jalan, nak senang tu kita belajar daripada kesilapan orang lain lah. Okay, kita belajar daripada kesilapan orang lain lah. Alright. So itu jalan yang paling menjimatkan lah. Kita tak perlu waste kita punya duit ataupun tenaga dan juga masa lah. Okay. So basically bila benda ni jadi, bukan saja kita trader pening. Okay. IB pun pening. IB yang introduce kita kepada this business pun pening. Sebab apa? Sebab dia tak boleh retain, dia tak ada retention. Dia terpaksa sentiasa cari new traders untuk dapatkan volume untuk brokerage sekalipun. Sebab broker-broker pun perlukan volume. Okay, untuk dia nak okay. Maksudnya dari segi capacity kita tadi tu dia nak satu volume trading. Tapi kalau kita asyik loss saja. Jadi bukan saja kita yang pening, okay. IB pening, broker sendiri pun pening. Okay, ini yang terjadi. Lina cakap tak sampai pun 90 hari. Okay, ini realiti lah. Kita tak perlu segan lah. Sebab dalam industri ni kita perlu admit lah benda yang kita lalui kan. Supaya kita boleh solve this problem. Okay, so kenapa benda ni terjadi tuan-tuan dan puan? Okay, kenapa benda ni terjadi? Kita kena tengok balik. Untuk kita nak resolve satu-satu masalah tu, kita kena kaji dulu dia punya punca lah. Kita tak ada pilihan lain. Melainkan kita perlu kaji dulu dia punya punca. Okay? Itu yang kita perlu buat lah. So basically tuan-tuan, main problem adalah kita sebenarnya nak jadi trader. Okay? Kita nak jadi trader tapi kita tak betul-betul bersedia untuk menjadi seorang trader. Ini main issue. Okay? Ini dia punya major cause of the problem. Kita nak jadi trader, tapi kita tak bersedia untuk jadi trader. Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan dan puan? Sebab nak jadi trader ni pun dia ajar perjalanan dia panjang. Tapi bila kita terlibat dalam this industry tuan-tuan, apa yang kita fokus adalah kepada making money. Okay? Kita fokus pada making money. Saya tak nafikan lah. Okay? Kita buat benda ni memang untuk duit. Kan? Kita trade untuk duit, bukan untuk benda lain. Tapi kita tak jumpa dia punya cara yang sepatutnya. Okay? Kita cuma fokus pada making money. Kita trade loss, kita depo lagi. Kita trade loss, kita depo lagi. Hari tu kita trade, kita loss pun, kita trade lagi. Kita pulun duk trade. Seolah-olah kita pulun trade dia seolah macam ada orang letak pistol kat kepala tau. Letak pistol kat kepala, hang trade. Hang tak trade, aku tembak. Lebih kurang macam tu dia punya cara. So loss pun kita trade lagi. Loss kita trade lagi. And then lepas tu kita depo lagi. Dah habis kita depo lagi. Sampai satu tahap objektif kita untuk buat duit tadi tu, okay, sepatutnya kita buat duit. Tapi
objektif kita dah lari. Instead of making money, kita losing money. Dan kita keep on doing the same thing. So, result dia pun akan sama juga sebab kita tak kaji kat mana kita punya problem. So, that's why penting, tuan-tuan dan puan-puan. That's why penting dalam this industry, even dalam industri yang lain, even dalam life sekalipun, okay, bila kita stuck, apa kita perlu buat adalah stop sekejap. Okay, kita stop sekejap, kaji balik kat mana problem. Okay, kalau perlu, kita undur selangkah. Okay, undur selangkah, susun strategi yang cukup, tengok kat mana kelemahan-kelemahan kita sebelum kita nak move forward. Okay, jadi benda ni penting tuan-tuan sebab kalau kita tak ambil langkah untuk tarik handbrake ni dulu, kaji kat mana problem, kita akan sentiasa berhadapan dengan masalah yang sama. Sebab apa? Sebab kita tak jumpa root cause. Bila tak jumpa root cause, kita tak boleh cari solution dia. So, kita akan sentiasa berada dalam circle yang sama. So, saya penting, bila sampai satu tahap, kalau kita start, okay, tarik handbrake dulu. Jangan takut untuk tarik handbrake sebab daripada kita terus buang duit saja, buang masa, buang tenaga tadi, tarik handbrake. Okay, tengok, kaji balik kat mana kita punya problem. So, dalam konteks untuk nak solve problem ni tuan-tuan, dia ada dia punya cara juga. Okay, macam mana kita nak solve satu-satu problem. So, dia ada method dia. Tapi, kita kena tengok dulu. Okay, first kali sebelum kita pergi guna method untuk nak mengkaji macam mana cara tadi, kita perlu, first kali itu, kita sebagai individu, personal kita tadi itu, kita kena buat a few things. First kali apa kita perlu buat adalah let go of our pride and ego. Ini penting tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak boleh let go of our pride and ego, kita takkan boleh solve problem. Sebab ini adalah first step. Nak tak nak tuan-tuan, kita punya pride and ego ni kena ambil, letak kat bawah, letak kat tempat paling low sekali. Itu yang kita perlu buat. Okay, kalau tidak tuan-tuan, kita takkan boleh solve problems. So first thing ingat, let go of your pride and ego. Second, baru kita boleh pergi kepada yang second, iaitu the first step to fixing a problem is to admit you have one. Kita kena admit dulu tuan-tuan. Kita kena admit bahawa kita ada masalah. Tapi kalau kita tak boleh buat yang pertama tadi itu, kita tak let go kita punya pride and ego, kita takkan boleh admit sebab kita masih lagi ego dengan diri kita sendiri. So that's why penting kita kena let go of our pride and ego dulu. And then, baru kita boleh admit bahawa kita ada masalah. Selagi kita tak admit, kata kita ada masalah tuan-tuan, kita masih lagi become defensive. Okay, saya cakap bukan saja dalam trading, even dalam kerjaya, dalam business, dalam life sekalipun, kalau kita tak boleh admit bahawa kita ada masalah, itu memang major problem. So, that's why first thing to fix a problem is to admit you have one. Kita kena admit bahawa kita ada masalah. Okay? And then, okay, baru kita pergi ke next step. Sebab apa? You can't fix a problem you don't admit you have. Maksudnya selagi kita tak admit bahawa kita ada masalah, kita tak boleh fix. Sebab apa? Sebab mind kita masih lagi defensif. Kita masih lagi berkata bahawa aku tak ada problem. Okay, jadi bila kita kata kita tak ada problem, kita takkan boleh fix the problem. Sebab kita tak admit kata kita ada. So that's why penting kita kena admit bahawa kita ada problem dulu. And then, baru kita boleh buat perubahan. Okay, change happen when you admit your weaknesses. So kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan, all these things you can apply dalam semua sekali. Kerjaya, life, business, anything selain daripada trading. So first thing, how to solve any problem, let go of your pride and ego. The first step to fixing a problem is to admit you have one. Because you can't fix a problem you don't admit you have. Okay, change happen when you admit your weaknesses. So these things kita kena buat dulu tuan-tuan. So bila kita dah ada mindset yang macam ni, baru kita boleh pergi ke next step. Okay, iaitu nak analyze kita punya problem tadi. So yang ni kena buat dulu. Next, apa kita perlu buat? Okay, apa kita perlu buat next adalah kita pergi pada step by step. First kali, identify the problem. Identify dulu masalah yang kita ada tadi tu.
Okay, apa masalah yang kita ada tadi tu kita identify dulu. Yang kedua, kita analyze the problem. Okay, kita analyze the problem. Lepas tu kita explore information and ideas. Kemudian select the best idea, build and test the ideas, and then evaluate the result. So ini 6 step tuan-tuan dalam problem solving. First sekali saya ulang identify the problem. Kenal pasti kita punya masalah. Yang kedua, analyze masalah kita tadi tu. Yang ketiga, explore ataupun cari maklumat dan juga idea possible solution kepada kita punya problem. Kemudian daripada banyak-banyak idea tadi tu, kita select the best idea, kita ambil satu, kita test the idea, lepas tu kita evaluate dia punya result. Ini adalah 6 step dalam problem solving teknik. Okay. Macam saya sendiri tuan-tuan, apa saya buat untuk identify the problem, analyze the problem ni, saya menggunakan fishbone diagram. Maaf. Saya identify fishbone diagram. Saya menggunakan fishbone diagram untuk identify the problems. Ini yang saya cakap, saya apply balik saya punya knowledge dan juga what we call it, knowledge dan juga experience yang saya ada di sektor swasta dulu. Sebab saya dalam industri punya sektor, itu sektor perkilangan, yang mana kita menggunakan fishbone diagram banyaklah untuk solve dia punya problem. So fishbone diagram ni tuan-tuan, dia actually cause and effect analysis, ataupun juga dikenali sebagai Ishikawa method. Kalau kita tengok dekat sini, ini rajah tulang ikan, supaya simpelnya lah, yang mana kita letak possible causes semua kat sini. Kalau dekat sektor perkilangan tadi kita panggil 4M, man, machine, method dan juga manpower. Tapi di sini ada 6, material, method, manpower, machine, mother nature and measurement. So ini salah satu management tools yang saya guna pakai untuk cari saya punya problem yang ada dalam industri ini. Kalau kita tengok di sini tuan-tuan, bila saya first kali buat dulu, bila saya menggunakan rajah tulang ikan ni, fishbone diagram ni, first kali saya buat dulu tuan-tuan, saya cuma boleh isi satu saja. Dalam banyak-banyak ni, saya cuma boleh isi satu sahaja, iaitu strategi. Sebab saya tahu cuma teknikal semata-mata pasal tu. Teknikal dan fundamental tu sekali lah. So, bila saya buat brainstorming, saya cuma boleh letak strategi saja. So, daripada sini tuan-tuan, saya realise, sebab bila saya dah faham semua strategi, saya dah guna macam-macam strategi sebelum tu, tapi problem tadi tak solve. Maksudnya, saya tak boleh achieve saya punya result tadi. So, apa yang terjadi lepas tu tuan-tuan, saya realise bahawa something yang tak cukup. So, that's why yang saya cakap tadi, strategi tu adalah benda yang saya tahu. Benda yang saya tahu. And then, saya dah tak boleh letak benda lain, maksudnya ada benda yang saya tidak tahu. Dan daripada apa yang saya buat tadi, apa yang saya research tadi, baru saya kenal tentang apa yang dipanggil sebagai risk control, risk management. So saya tahu benda ni saya perlu belajar. So saya explore, saya buat sedikit research, saya baca, dan saya apply risk management tadi ke dalam saya punya trading. So bila apply tadi tuan-tuan, result masih lagi belum capai lagi apa yang saya nak. So apa yang terjadi masa tu tuan-tuan, bila tak capai, bila saya letak balik risk tadi sebagai salah satu cause of the problem, tapi problem tadi tak solve. Bila problem tadi tak solve tuan-tuan, that means ada lagi benda yang saya tak tahu. So daripada situ saya cuba explore dan seterusnya explore. Banyaklah kalau nak cerita perjalanan tu. Bila saya explore tuan-tuan, saya dapati banyak saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Ini yang jadi masalah. Tapi as time goes, jumpa macam-macam masalah.
saya apply, saya buat banyak dia punya kajian-kajian sendirilah ikut cara saya, apa yang saya faham. Okay, banyak menggunakan management approach dan alhamdulillah lah saya boleh identify apa yang saya tidak tahu, apa yang saya tidak tahu tadi tu. Okay, bila saya letak balik dalam fishbone diagram tadi, kalau tadi ada dua saja, itu risk management dengan strategi ataupun teknik tadi tu, saya dah mula boleh discover bahawa dalam this industry bukan setakat strategi, bukan setakat risk sahaja, tapi kita perlu juga faham tentang future dalam this industry. Okay, kita kena tahu nature dalam this industry, kita kena ada goal setting, yang mana goal setting ni adalah satu benda yang penting yang akan drive kita, yang akan control kita dari segi disiplin, dari segi planning and everything lah. Okay, yang bila kita ada goal, kita boleh buat plan untuk execute kita punya goal. So bila kita letak balik tuan-tuan, ini adalah dia punya main contributor, dan kita ada sub contributor yang lain dalam this industry. So this is the things yang saya cakap tadi sebagai blind spot. Blind spot. Okay, blind spot yang mana mungkin ramai tak faham ataupun mungkin tak realize bahawa benda ni adalah satu benda yang sangat penting selain daripada strategi dan juga risk tadi tu. Okay, jadi alhamdulillah lepas tu saya mula faham dan saya mula tahu apa yang saya tidak tahu tadi tu. Okay, alhamdulillah itu perjalanan saya dalam this industry lah. Okay, jadi ini saya buat sikit tentang perjalanan dalam this industry. Dan sebelum saya pergi kepada next kita punya contents. So apa tuan-tuan, kenapa saya bercerita tentang benda ni? Sebab saya rasa ramai trader ada masalah yang sama. Jadi bila saya berkongsi ni, mungkin boleh trigger tuan-tuan punya mind, okay, bahawa ada benda juga yang mungkin tuan-tuan pun face the same problem. Yang mana dengan application yang kita nak buat dengan knowledge yang kita akan belajar lepas ni, mungkin boleh resolve all this problem. Okay, so itu saya bahas sikit lah tentang perjalanan, tentang kenapa kita perlu discover blind spot tadi tu, supaya kita boleh achieve greater result dalam this industry. Okay, jadi sebelum saya nak teruskan saya punya konten semalam ni, saya nak selit sikit. Ini GKFX punya promotion yang ada hari ni. Okay, kita akan ambil dua dulu, first two tadi. Okay, kita ada, okay, yang ni saya akan baca sekali lalu tuan-tuan. Saya akan baca sekali lalu. Kalau tak faham nanti, kalau tak faham ataupun ada question, tuan-tuan boleh PM, boleh message dekat page ni. Okay, boleh tanya detail balik lah. Okay, jadi kita akan ada representative yang akan explain kepada tuan-tuan dan perempuan tadi. Okay, so first kali adalah $55 risk free bonus. Okay, yang ni kita kena buat deposit minimum $200 lah. Okay, yang mana ini dalam main account, dan kita akan dapat $55 dalam account yang lain, yang mana 200 ni asing. Okay, $55 ni akan dapat dalam account yang berasingan. Okay, jadi risk free maksudnya dia tak kacau apa-apa. Okay, jadi kena minimum deposit sebanyak $200 lah. And then this is for retail trader dan leverage up to 1,400. Okay, tapi trade kita kena lebih daripada 2 minit lah. Lebih daripada 2 minit hold position. Okay, yang mana kita kena complete 11 lot sebelum kita boleh withdraw this $55 bonus. Okay, dan EA tak dibenarkan. And then maximum withdrawal adalah sebanyak 550. And then withdrawal allowed only after 1 calendar month. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, kita ada $100 welcome bonus. Okay, yang mana minimum deposit adalah $200 dan kita akan dapat juga $100 lagi. Okay, bonus yang mana kita boleh withdraw. Okay, so minimum deposit 200. Yang ni pun sama untuk retail trader dan kena achieve at least 5 lot dalam tempoh 1 bulan lah. Dan position tadi kena lebih daripada 2 minit. EA pun tak dibenarkan. Dan sebaik saja kita hit 5 lot tadi, $100 akan ditransfer daripada kredit masuk ke balance. Okay, jadi ini kita ada lebih kurang 50% juga lah bonus tu.
yang perlu buat adalah completekan 5 lot sahaja dalam tempoh sebulan tadi, dengan syarat lebih daripada 2 minit kita hold position lah. Lina Arsenal. Ya, Arsenal. Official partner of Arsenal. Okay, itu 2 promotion yang saya explain dulu. Yang lain kemudian lah. Yang lain kemudian sekejap lagi. Kita sambung kepada kita punya konten dulu. Alright. Okay. So, sebelum kita pergi pada next content, tuan-tuan. Okay, jangan lupa next week, this Friday this coming Friday, kita ada lagi sesi yang kita akan sambung daripada malam ni. Jadi boleh tengok balik kita punya actual schedule ni lah. Okay, so kita nak pergi kepada next, iaitu definition. Kita kena ada blueprint, tuan-tuan. Untuk jadi trader, kita kena ada blueprint, yang mana blueprint adalah satu guide for making something, ataupun is a design or pattern that can be followed. Ini kita panggil sebagai blueprint. Dan untuk trader, tuan-tuan, the blueprint yang kita tengok ini, dia ada 4 different step. 4 different step. Yang mana first sekali adalah knowledge. Knowledge ni adalah satu yang kita boleh transfer from another person. Okay, maksudnya kita mungkin pergi belajar dengan orang lain, ataupun something yang kita self-acquire through observation and study. Maksudnya kita mungkin seorang yang suka mengkaji. Okay, jadi kita boleh juga dapat knowledge tadi dalam bentuk kajian ataupun observation yang kita buat sendiri tu. So, jadi knowledge ni kita boleh dapat dengan 2 cara. Satu, kita belajar daripada orang lain. Yang kedua, kita sendiri yang buat observation dan study. Okay, ini pertama. Yang kedua, kita kena ada skill. Skill ni maksudnya keupayaan kita untuk nak apply knowledge. Knowledge kena ada dulu. Bila knowledge ada dulu, baru kita boleh apply. Okay, kita punya knowledge tadi, dan bila kita apply secara berterusan ataupun berulang-ulang, yang ni dia akan menjadi skill. Dan daripada sini, tuan-tuan, dia akan pergi kepada yang ketiga, iaitu personality, yang mana untuk jadi trader ni, tuan-tuan, bukan semua orang boleh jadi trader tau. So, dia ada kriteria-kriteria juga, ataupun kualiti yang tersendiri, habit-habit yang kita perlu ada untuk menjadi seorang trader yang efektif. Okay, dan yang keempatnya, kita kena ada roadmap lah. Roadmap yang saya cakap tadi tu, yang kita boleh ikut, okay, supaya kita tak tersesat jalan lah. Senang cakap, kita boleh buat secara yang betul lah daripada awal. Sebab kalau kita tak ada roadmap ni, tuan-tuan, jalan yang saya lalu sendiri lah, kita tak ada roadmap, memang susah lah. Kita pergi buat macam-macam benda yang tak sepatutnya, yang tak perlu pun. So, bila tak ada roadmap, kita mungkin waste kita punya duit, masa dan juga tenaga lah. Okay. So, berbalik pada knowledge ni, tuan-tuan. Knowledge tu sendiri, kita kena tengok lah. Nak jadi trader ni, tuan-tuan. Okay, trader ni adalah satu career. Okay, bila sebut trader ni, dia adalah satu career, yang mana career sebagai seorang trader ni, kalau kita tengok, tuan-tuan, kalau dekat luar lah, kalau nak jadi doktor, dia kena belajar apa? Dia kena belajar medik kan. Okay, kalau nak jadi lawyer, okay, dia kena belajar law. Kalau dia nak jadi engineer, dia kena belajar engineering. Betul tak? Okay, so all this, sama ada doktor, lawyer ataupun engineer tadi, dia akan ambil masa antara 3 hingga 6 tahun. 3 hingga 6 tahun just untuk belajar saja, tuan-tuan. Okay, just untuk belajar. Okay, belum lagi masuk ke sektor pekerjaan. Belajar saja ambil masa 3 hingga 6 tahun. So, kalau kita tengok ni, tuan-tuan, trader pun adalah satu kejayaan. Tak lari, tak dia sama dengan kejayaan yang lain. Tapi kalau kita tengok tadi, kejayaan yang kita sebut tadi sama. Sebagai contoh lah, itu sebagai contoh. Sama ada seorang doktor, lawyer ataupun engineer tadi. Okay. Kita lalu satu proses pembelajaran yang mana kita ada satu curriculum. Okay, curriculum iaitu knowledge dan skill to be learned. Dan benda ni dah ada standard curriculum. Nak jadi doktor, dia kena belajar apa, okay, berapa lama, semua tu dah ada. Okay, jadi semua tu dah ada. Tapi untuk kita nak jadi trader, tuan-tuan, okay, kita tak ada curriculum. Okay, kita tak ada curriculum. Sebab apa saya kata kita tak ada curriculum? Most of us, tuan-tuan, bila kita nak jadi trader ni, okay, ini jalan yang kita lalu. Okay, saya tak tahu lah tuan-tuan setuju ke tak, tapi daripada saya punya pengalaman sendiri, jalan yang kita lalu. First kali kita belajar asas dalam MT4 tu sendiri.
kita belajar buy, kita belajar sell. Okay. Daripada situ tuan-tuan kita dapat sedikit knowledge cara penggunaan MT4 tu sendiri. Lepas kita dah ada knowledge cara penggunaan MT4, kita belajar technical dengan fundamental analysis. Okay, belajar technical dengan fundamental analysis, and then kita mungkin berdemo sekejap dengan strategi yang kita belajar tadi dan pergi ke real. Okay, setuju tak? This is the flow yang kita lalui. Okay, saya rasa semua orang lalu jalan yang sama. Tapi actually tuan-tuan, kalau kita tengok balik, okay, daripada fishbone diagram yang saya buat tuan-tuan, okay, daripada analisis yang saya buat untuk nak come out kepada problem ni, okay, banyak benda kita discover. Okay, daripada situ saya cuba dokumentkan dia, saya cuba buat TNA atau iaitu training need analysis lah. Sebab untuk kita nak apply benda ni ataupun kita nak train somebody, kita kena ada training need analysis. Maksudnya benda apa kita perlu ajar. Sebab kalau kita nak share everything tuan-tuan, dalam trading ni sendiri pun memang tersangat banyak. So that's why kita perlu buat training need analysis. Kita nak tengok apa yang kita perlu kongsikan kepada trader secara berperingkat tadi. Yang mana dulu, first thing first. So daripada sini tuan-tuan, apa yang saya buat adalah saya buat satu curriculum sendirilah, cara kita sendiri. Okay, kita buat satu curriculum and then kita cuba apply balik curriculum tadi, yang mana melalui proses-proses ni lah kita identify the needs of the traders tadi, kita design training, we deliver the training and then buat assessment dan evaluate balik dia punya result tadi. Okay, so basically bila kita buat balik benda ni tuan-tuan, first tadi berkenaan dengan knowledge tadi tuan-tuan, kalau kita tengok balik, okay, kita ada empat different stages lah. Okay, yang mana kita tak boleh lari daripada belajar technical dan juga fundamental dalam this industry. Okay, and then kita kena belajar juga data analysis. Maksudnya tuan-tuan, kita kena tahu macam mana nak buat data mining, and then dengan data tadi kita boleh buat manipulation. Okay, kita boleh make use of the data untuk optimumkan kita punya return ataupun optimumkan kita punya result tadi. And then daripada situ juga kita boleh buat forecasting. Sama ada dengan menggunakan kaedah ni kita boleh achieve lah kita punya goal. Dan daripada situ tuan-tuan, kita sekalikan dengan management yang kita akan sentuh dalam tempoh 6 minggu ni lah. Iaitu risk and money management, psychology and emotion dan juga trade management tu sendiri. So insyaAllah kita akan sentuh benda ni secara agak detail lah, sebab kita ada lebih kurang 6 sesi, yang mana 5 sesi kita akan sentuh secara detail lah. Okay, dan ini yang kita punya fokus lah tuan-tuan. Daripada banyak-banyak dampak ni, kita nak fokus dalam tempoh 6 minggu ni berkenaan dengan management in trading sahaja. Yang lain tu kita akan cuba buat di lain masa lah. Alright, so berbalik kepada blueprint tadi, first kali adalah knowledge yang kita transfer from another person. And then skill. Okay, bila nak dapat skill ni tuan-tuan, first kali apa kita perlu buat? First kita kena ada knowledge, and then untuk develop untuk skill, apa kita perlu buat adalah kita buat benda tadi secara berulang-ulang. Kita tak ada cara lain, iaitu kita practice benda ni secara berulang-ulang supaya kita boleh develop dia dalam bentuk skill lah. Dan next, kita perlu ada personality as an effective trader. Yang ni saya sentuh secara sekali lalu lah, sebab kita nak fokus pada risk and risk management malam ni. So as an effective trader tadi, dia perlu personality ataupun kriteria yang dia perlu ada dalam diri dia. First kali dia kena plan dia punya career for 3 to 10 years, and then dia kena prioritize things lah daripada banyak-banyak benda yang dia plan tadi. Then dia organize dia punya time with current job, sebab most of us kebanyakannya adalah bekerja di dalam bidang lain. So you kena organize your time properly supaya tak affect you punya current job ataupun business dan juga family. Okay, contoh macam sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 14 hari lagi movement control order. So saya harap gunalah peluang yang ada ni untuk nak fokus pada mungkin trading itu sendiri, macam mana kita nak tingkatkan lagi kemahiran kita, skill kita. So ini yang kita perlu buat. So kita kena tahu prioritize things tuan-tuan. So bila kita dah pergi bekerja nanti, saya minta tolonglah jangan gunakan masa bekerja tadi untuk trade, sebab
kita mungkin akan hilang fokus dalam kerja, kita akan hilang fokus dalam trading, jadi dua-dua sekali akan ada masalah. Okay, dan kita perlu lead ourselves untuk meet established plan, plan yang kita dah buat tadi, and then kita control things that can be controlled, iaitu salah satu contohnya adalah risk, yang kedua adalah fokus kita sendirilah, and then kita kena ada disiplin, kita kena ikut set of rule yang kita dah set tadi, dan seterusnya kita kena ada right mental attitude lah, maksudnya kita kena betul akan mindset kita dan ambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap setiap keputusan yang kita dapat daripada trading tadi. So benda ni penting tuan-tuan. And then last sekali adalah roadmap lah, benda yang kita kena ikut tadi. Okay, roadmap ni saya tunjuk sekali lalu. Okay, first sekali kita kena faham future dan this industry, kita kena tahu nature, kita kena ada right mindset. Okay, kita kena ada clear objective, dan di sini adalah capital management, risk management dan money management. Seterusnya kita combine dengan technical knowledge tadi, dan kita identify kita punya personality supaya kita boleh gunakan trading method yang bersesuaian, dan daripada situ kita develop kita punya strategi. Okay, daripada technical knowledge tadi, develop strategi, kita buat simulation, kita buat statistik dan data mining, dan seterusnya kita boleh buat forecasting sebelum kita pergi kepada live. Okay, ini dia punya roadmap secara kasarnya malam ni. Sebab apa tuan-tuan, kita takkan sentuh semua ni, kita takkan ada masa yang cukup, walaupun 6 minggu. 6 minggu kita akan fokus cuma yang ni sahaja. Okay, so itu kita punya flow yang kita nak kena ikut. Okay, sebelum tu, sebelum kita pergi kepada kita punya topik, sekali lagi saya minta bagi yang belum like kita punya page, tolong like page ni sekarang. Okay, supaya kita boleh naikkan rating kita punya page, dan sebab setiap selain daripada saya tuan-tuan dalam buat FB Live, kita ada banyak lagi yang sharing dekat page ni. Jadi tuan-tuan akan dapat lebih banyak knowledge dan juga input lah nanti. So tolong like and then share kita punya FB Live malam ni. Okay, dan supaya kita boleh achieve maybe 5 figure. Kemudian sekarang baru 4 figure, kita boleh achieve like more than 5 figure. Okay, saya nak sentuh lagi 60% deposit bonus. Okay, untuk dapatkan 60% deposit bonus ni, minimum deposit adalah 200, and then yang ni eligible untuk all client. Maximum bonus allowed is 6,000, and then bonus will be available up to 2 calendar month lah. If withdraw during this 2 months, bonus will be revoked, and then bonus also will be used as margin, and then cannot be withdrawn, cannot be convert to cash. Dia just untuk support margin. And then untuk gold dan silver pula, kita ada minimum deposit 1,000, and then eligible to all trader. Trade 10 lot gold to get 1 gram of gold, maximum 3 gram. Trade 5 lot of silver to get 1 ounce of silver, maximum 3 ounce. Okay, standard and variable fixed account only. EA pun tak dibenarkan. Okay, promo akan di revoke if client make withdrawal before claim lah. And then trade must be more than 5 minutes. So lagi 2 promotion yang diberikan oleh GK. Jadi kalau tak faham apa-apa, nanti boleh tanya dekat boleh direct message dekat page ni. Okay, so kita berbalik kepada kita punya flow tadi. Okay, malam ni tuan-tuan, as I said, bukan malam ni, actually 6 sesi ni kita cuma akan fokus kepada satu ini sahaja. Okay, yang ni sahaja, management in trading. 6 minggu tuan-tuan, 5 minggu lah actually. Minggu ke-6 kita nak buat summary. Alright, okay, so berkenaan dengan risk management, sekarang baru masuk topik risk management. Okay, risk management ni, first kali tuan-tuan, apa objektif risk management? Sebab tuan-tuan, kita kena clear, kita kena ada clear objektif. Bila kita nak buat sesuatu, tuan-tuan, kita kena faham kenapa kita perlu buat sesuatu benda tu. So dalam konteks risk management ni, kita kena faham sebab apa kita nak kawal risiko. Mesti ada sebab kan. Okay, first kali kita kena faham. Kita kena faham nature dalam this industry dulu. Bila sebut tentang nature ni tuan-tuan, okay, senang cakap lah dalam konteks kehidupan kita. Okay, di waktu pagi tuan-tuan, okay, kita dekat Malaysia ni lah, di waktu pagi, boleh tak kita nak meniaga burger?
Boleh tak kita jual burger pukul 7 pagi? Boleh kan? Boleh jual burger, tak ada masalah. Tapi mungkin tak berapa nak laku. Sebab apa? Sebab nature kita penduduk di Malaysia ni, kita kata di rantau ni lah, dia makan nasi lemak, dia makan roti canai. Sebab itu adalah nature dalam sekitaran kita di sini. So that's why dalam trading pun tuan, kita perlu faham nature. Okay, dalam industri dia ada dua nature. Itu satu nature strategi itu sendiri. Yang keduanya adalah nature industri. Jadi kita kena faham setiap satu nature ni tuan-tuan, supaya kita boleh adapt dengan kebiasaan dalam bisnes industri. Bagi contoh tadi lah, kita boleh niaga burger tapi takut tak laku. So that's why kita kena faham nature. First kali kita tengok nature strategi. Okay. Dan bila kita faham nature strategi tuan-tuan, insyaAllah kita boleh trade dengan keadaan yang lebih santai. Kita tak terlalu stres. Sebab hari ni tuan-tuan, masalah bila kita tak faham, kita akan stres. Sebagai contoh lah, okay? Katakan kita dah trade. Okay, kita trade untuk satu tempoh, tiba-tiba result kita, ini bukan graf price, ini graf performance. Okay? Dari segi account kita. So kalau jadi macam ni tuan-tuan, apa selalu kita akan buat? Kalau performance kita jadi macam ni, trade loss untuk sekejap, lepas tu loss. Kebiasaannya lah, apa yang kita akan buat? Boleh tolong komen apa yang kita akan buat? Kita dah trade sebanyak 20, contoh di sini 23 kali plus dan result macam ni. Apa kita akan buat selalunya? Pernah tak menghadapi situasi ni? Apa kita akan buat? Kebiasaan lah kalau jumpa macam ni punya problem. Tuan-tuan buat apa? Boleh tolong komen sikit. Tukar teknik ya, sorry. Yang lain, apa yang kita akan buat bila kita jumpa macam ni? Syazwan tukar teknik. Yang lain-lain, kalau jumpa keadaan macam ni lah, apa yang kita buat? Okay, kata stop trading dan ubah strategi. Okay, uninstall. Sorry, uninstall. Okay, sorry, uninstall terus. Stop trade and back test. Cik Aziz cakap stop trade and back test. Tutup PC, pergi beli burger. Okay. Okay, selalunya kita buat apa? Okay, bila kita jumpa loss yang berturutan, result macam ni, okay, kita akan mungkin rehat dari trade. Yang Lina cakap rehat dari trade. Tapi kebiasaannya apa kita buat? Kita akan modify dulu. Kita akan repair. Betul tak? Kita repair dulu, betul tak? Kenapa saya kata kita repair dulu? Okay, kita dapati result 1-2 trade dah tak okay, kita repair. Maksud saya repair di sini, apa yang saya maksudkan repair di sini sebagai contoh, saya tunjuk sebagai contoh. Okay, Fadli cakap depo. Okay, stop trade, back test balik. Okay, ini benda yang selalu kita akan buat. Okay, senang cakap, kita akan repair. Kita akan repair strategi kita. Sebagai contoh, saya tunjuk sini sebagai contoh. Jangan ambil kod apa-apa. Okay, sebab saya sendiri adalah seorang pengguna strategi BBMA. Okay, BBMA ni dia ada 6 indikator je. Okay, dia ada Bollinger Band, dia ada Moving Average 50. Lepas tu dia ada MA5 dengan 10 high dengan low. Ini adalah basic BBMA. So bila saya trade dan keadaan jadi macam tadi, apa saya akan buat? Selalunya kita akan tambah indikator. Okay, ini bagi orang yang menggunakan indikator. Saya tak tahu lah dengan tuan-tuan, tapi ini yang kita selalu buat. Kita anggap benda tu rosak, result tadi tak berapa elok, kita akan tambah indikator. Setuju tak? Okay, Cik Mak Aisyah cakap modify. Yes, kita modify. Okay, but lepas kita dah modify, mungkin kita dapat result yang okay saja. Tapi lepas tu dia jadi balik, maksudnya dia loss balik. So apa kita akan buat? Mungkin masa tu kita guna RSI 3. So kita rasa RSI 3 ni tak cukup kuat, tak cukup power. Ubah RSI tadi jadi RSI mungkin RSI 14.
Okay, bila ubah RSI 14, dia okey sekejap. Lepas tu down balik. Apa dia buat lagi? Tak boleh pakai lah 14 pun. Mungkin kena combine 3 dengan 14. So dia akan combine 3 dengan 14. Instead of dia ada tadi 6 indikator, dia dah mula tambah indikator yang lain. Ada RSI 3, RSI 14. Dan cycle yang sama akan berulang, tuan-tuan. Ada trade sekejap, okey, lepas tu dia loss balik. So apa jadi? Dia akan tambah mungkin stokastik. Okey, cycle yang sama berulang lagi, dia tambah pula MACD. Dia tambah dan tambah dan tambah. Okey, sampai satu tahap, tuan-tuan. Dia tambah dan tambah dan tambah tu dah jadi macam ni. Dah jadi macam ni. Bila jadi macam ni nak trade pun tu dia. Kan? Sebab apa? Entry rule tadi terlalu banyak. Ada stokastik, ada AO, ada ATR, ada CCI, ada segala-galanya. So, benda tu jadi complicated. Okay, finally, okay, result yang sama juga dia akan berulang. Okay, dia result yang sama juga berulang. So, kita kena faham di sini, tuan-tuan. Kita kena faham satu nature di sini. Bahawa sebenarnya, ini SOP, ini strategi. Yes, Rina. Telah cat berserabut. Ini saya cerita pengalaman saya sendiri, perjalanan saya sendiri. Saya bukan kata kat siapa-siapa. Okay, ini perjalanan saya sendiri dan saya rasa ramai yang buat benda yang sama. Okay, jadi kita be honest with ourselves, kan? Be honest with ourselves, and then kita tahu ini adalah benda-benda yang kita pernah buat. Okay, as I said tadi, kita kena admit kita ada problem. Kalau kita tak admit kita ada problem, kita akan struggle lah sampai bila-bila pun. So, kita kena faham. Bila kita bertrading ni, tuan-tuan, kita ibarat macam seorang peninju. Okay, bila kita seorang peninju ni, tuan-tuan, dalam kita nak attack kita punya lawan tadi tu, okay, kita pun kenal juga. Tak boleh lari, tuan-tuan. Bila kita jadi peninju ni, okay, dia lawan kita tadi, dia takkan biar kita untuk nak bantai dia saja, nak punch dia saja. Alright? So, dia akan lawan balik. So, dalam proses perlawanan tadi tu, definitely kita kena punch juga. Walaupun di akhirnya mungkin kita menang, tapi kita tak boleh elak daripada nak kena punch dia sebab kita bertinju. So, this is what actually happen dalam kita punya graf tadi, tuan-tuan. Okey, perjalanan graf yang menurun tadi itu sebenarnya hanya sebahagian kecil daripada overall perjalanan. Okey, SOP yang sama tanpa buat apa-apa modification, okey, kita tengok tadi itu adalah satu kita cakap duration lebih kurang dalam 28 trade, tuan-tuan. Okey, dalam 28 trade ni, tuan-tuan, memang kita tengok graf performance kita going down. Okey, kalau kita tengok tu quite bad lah, going down quite bad, but the same SOP, tuan-tuan. Okey, kita maintain as it is, kita tak buat apa-apa perubahan, actually boleh bagi better result lepas tu. So, apa maksud di sini? Okey, apa maksud di sini? Sebenarnya, okey, apa yang terjadi di sini tadi, kita loss tadi, ini adalah nature kita punya SOP. Dan SOP yang sama tanpa buat apa-apa modification, okey, SOP yang sama bagi kita profit in long run. 28 trade tadi memang kita dalam keadaan loss, tapi SOP yang sama, as time goes, trade kita semakin bertambah, okey, kita dapat profit. Okey, SOP yang sama tanpa modify kita dapat profit. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, loss tadi adalah nature dalam this industry. Kita tak boleh lari. So that's why kita kena faham, tuan-tuan, SOP kita tadi tu macam mana dia punya performance, macam mana dia punya win rate, macam mana risk reward ratio dia. Kita kena faham aspek-aspek tu. Sebab apa? Apa yang terjadi di sini sebenarnya adalah nature SOP, nature strategi tadi. Itu adalah kebiasaan dia. Tapi kita tentu kita tak faham bahawa ini adalah nature. Kita keep on changing, kita modify, kita repair. Dan apa yang terjadi, tuan-tuan, kita repair benda yang tak rosak. Okey, bila repair benda tak rosak, tuan-tuan, kita yang rosak. Sebab apa? SOP tadi sebenarnya itu hanya nature dia untuk nak sebelum dia profit. Mungkin keadaan market pada masa tersebut tak berapa sesuai. Okay, tapi SOP yang sama in long run dia punya bagi profit. This is what happen in this industry. Kita tak faham nature SOP, kita terus jump into conclusion, buat repair. Repair tak boleh. Last kali kita buat apa? Kita akan lompat kepada teknik yang baru. Okay,
Dan bila lompat kepada teknik yang baru, dia akan berhijrah daripada satu teknik ke satu teknik dan benda ni akan berulang-ulang. Okey, benda ni akan berulang-ulang. Okey, dia sebab apa? Sebab dia tak faham nature. Dia ingat benda tu rosak dan dia akan cuba escape daripada problem tadi dengan belajar benda yang baru. Tapi problem ni tak akan habis di situ tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nature yang sama juga akan berulang-ulang di teknik yang lain. Okey, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat simulation, tuan-tuan akan nampak you punya SOP ataupun strategi, nature SOP atau nature strategi tu. Kita akan nampak sendiri. So di sini tuan-tuan, that is the reason kita perlu ada risk control, sebab nature dalam strategi itu sendiri adalah ada loss. Okay, itu nature strategi. Sekarang kita tanya nature industry. Okay, nature industry. Kenapa kita perlu kawal risiko? Sebab trading adalah probability. Trading adalah probability. Yang mana tuan-tuan, ini adalah result daripada 8 teknik yang well known. Okay, yang mana ada yang indicator, ada yang naked, ada yang single time frame, ada yang multi time frame. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, okay, dengan nisbah risk reward ratio 1:2, sampling size 100 trade untuk setiap satu teknik tadi, okay, tuan-tuan tengok dekat sini dia punya result. Win rate dia lebih kurang dalam range antara 44 hingga 51 paling tinggi. Okay, sama ada naked, indicator, single time frame, multi time frame, result dia lebih kurang sama, tuan-tuan. So maksudnya kalau kita ambil di sini the highest win rate pun 51%, maksudnya dia still ada 49% loss. Okay, 49% loss. Okay, jadi kita kena faham the best di sini pun 51% win rate, maksudnya 51 sahaja win daripada 100. Okay, ini bermaksud 49 trade akan loss. Jadi maksudnya trading is sebuah probability. Kita tak boleh lari, tuan-tuan. Ibarat bertinju tadi, dia tetap kena juga punch. Walaupun kita mungkin menang in the end, tapi kita tak boleh lari daripada losses tadi. So inilah yang kita cakap, trading is sebuah probability, nature industry. Tuan-tuan pergilah trade teknik apa sekalipun, dia akan jumpa macam ni. Tuan-tuan akan jumpa loss. So that's why kita cakap trading is sebuah probability. Nanti saya akan share satu bell curve punya chart, tuan-tuan baca, artikel tu panjang sikit, nanti saya akan share balik. Okay, baca balik tentang ni, tuan-tuan akan nampak apa yang saya maksudkan di situ. So ini adalah first kali dalam nature industry. Yang kedua adalah yang ni, prestasi yang lepas tak menjamin keputusan yang akan datang. Okay, tengok balik di sini. Ini adalah distribution profit dan juga loss untuk 114 trades. Kita tengok di sini ada masanya kita profit banyak. Okay, kemudian jumpa loss, jumpa profit, jumpa loss. Tapi ada ketikanya, tuan-tuan, kita jumpa loss yang berturutan. Nampak di sini. Okay, loss ni banyak. Banyak daripada kebiasaan. So, itu yang saya maksudkan sebagai prestasi yang lepas tak menjamin keputusan yang akan datang. Maksudnya, okay, dalam keadaan kita duk trade profit, loss. Profit, loss. Okay, profit dan juga loss. Ini dia tak boleh cakap, kita sendiri tak tahu next trade tu macam mana outcome dia. Yang kita tak boleh kontrol outcome dia, kita boleh kontrol adalah risk. So that's why penting untuk kita kontrol risk di sini. So kita tengok contoh di sini, daripada 114 trade, 60 profit, loss 54, win rate 53%, risk reward ratio 1.9. So daripada sini kita tahu, tuan-tuan, secara keseluruhan SOP ini adalah workable. Maksudnya SOP ini boleh bagi profit. Betul tak? Okay, SOP ini boleh bagi profit sebab apa? 1:1.9 reward ratio dengan win rate 53% definitely boleh buat profit. But cuba tengok bila kita break it down into monthly basis. Okay, daripada 114 trade ni kita tahu overall kita boleh profit. So bila kita break down into monthly basis, tuan-tuan, okay, graf ni mungkin susah nak tengok. Saya tunjuk graf. Okay, bila kita nisbah, kita risk reward ratio 1:1.9, win rate lebih kurang dalam 34% adalah break even win rate. So whatever bulan, whichever bulan yang lebih daripada 34%, maksudnya bulan tu kita profit. So daripada sini tadi, tuan-tuan, okay, saya transfer ke sini, kita boleh nampak ada bulan yang memang
below 34% win rate. Maksudnya ada bulan yang loss. So kalau kita tengok di sini, clearly indicate, okay, kita ada berapa bulan yang loss. Kita ada lebih kurang dalam 4 bulan yang loss. Walaupun tadi statistik menunjukkan bahawa SOP ini adalah workable, yang mana, okay, kita boleh buat profit in the end. Tapi ada bulan yang loss, tuan-tuan. So that's why kita kena faham nature SOP tadi. So this is one of the reason kenapa kita perlu ada risk management. Sebab kita tak tahu bila kita nak loss tadi. Okay. So ini yang kedua. Yang ketiganya adalah sesuatu yang memberikan keuntungan pada tahun sebelumnya mungkin tak dapat beri keuntungan yang sama pada tahun ini. Okay, yang ni pun lebih kurang yang tadi juga, tapi kita tengok dalam konteks yang lebih besar ataupun lebih jauh. Tadi kita tengok by entry, sekarang kita tengok by year. Okay, kita tengok by year, tuan-tuan. Ini satu SOP yang workable. Okay, yang workable untuk satu tempoh yang lama. Best tak kita tengok chart ni? Best tak anda kalau tengok chart ni? Memang semua orang happy. Sebab apa? Sebab kita tengok, wah, graf dia memang uptrend. Tapi tuan-tuan, as time goes, dia akan jumpa satu fasa yang mana SOP yang sama kita ikut secara religiously, okay, dia akan bagi result macam ni. Balik kepada konsep tadi ya. So selalunya bila performance okey, lepas tu tak okey, apa kita buat? Kita mungkin modify lagi. Ataupun kita mungkin tinggal teknik tu. So ini daripada konteks yang lebih ataupun period yang lebih panjang, tuan-tuan. Sebenarnya dia ada masa yang memang graf kita menaik, maksudnya kita selalu profit, tapi ada masa yang grafnya mendatar, iaitu sideways. And then apa jadi lepas tu? Dia naik balik. SOP yang sama. Ini untuk tempoh 7 tahun. Untuk tempoh 7 tahun. So maksudnya setiap SOP yang workable last year tadi belum tentu workable this year. Sebab apa? Mungkin benda yang sama dia akan berulang lagi lepas ni, tuan-tuan. Okay, dia akan berulang lagi. Dia up, dia sideways, dia down, kemudian dia up balik. So benda ni kita tak boleh nak predict bila dia nak jadi. So di sini kita tengok, tuan-tuan, satu SOP yang workable last year belum tentu workable this year. So that's why kalau kita tengok tadi yang 100 trades tadi, okay, mungkin sebelum tu dia punya performance dia macam ni. Okay, walaupun kita tengok sekarang ni dia perform, tapi sebelumnya mungkin macam ni. So benda ni boleh repeat balik. Anytime dia boleh repeat balik cycle ni. So kalau kita tengok balik, tuan-tuan, so that's why kenapa kita perlu kawal risiko. Sebab first tadi saya ulang balik, trading adalah kebarangkalian. Yang kedua, prestasi yang lepas tak jamin keputusan yang akan datang. Dan sesuatu yang memberikan keuntungan pada tahun sebelumnya mungkin tak dapat bagi keuntungan yang sama pada tahun ini. So apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat? So sekarang kita dah tahu apa objektif tadi. Dan sekarang kita tahu kenapa kita perlu nak kawal risk. Ini adalah di antaranya. So apa kita perlu buat pula? Okay, first stage. Ini yang saya cakap multiple layer of protection tadi. Okay, first stage. Okay, contoh kita ada 10,000 extra money. So first kali kita kena ingat, tuan-tuan, dalam this industry is high risk. So kita kena tahu bahawa kita berada dalam satu industri yang high risk, high return. So contoh kita ada extra money about 10,000. So apa kita perlu buat? Adakah kita nak invest everything dalam this industry? Okay, bagi saya untuk kita nak ada peaceful mind bila kita trade tadi, do not invest everything dalam this industry. Okay, just invest hanya 10% daripada duit yang extra tadi dalam this industry. Sebagai contoh tadi kita ada 10,000, kita ambil 10% saja daripada 10,000. Okay, mungkin dalam calculation lebih kurang dalam 1,000 saja untuk kita gunakan dalam this industry. Okay, ini kita cakap rule of 10. Okay, rule of 10. Maksudnya kita invest hanya 10% saja daripada kita punya extra money tadi di dalam this industry. Kenapa kita nak buat macam tu, tuan-tuan? Because if anything bad happen, kita lost hanya 10% daripada kita punya saving. Dan kita masih ada lagi 90% balance kita simpan di tempat yang secure. Okay, dalam bentuk mungkin saving, ASB, tabung haji or whatever lah, yang lebih secure. So
if bad thing happen, kita cuma rugi hanya 10%. So kita masih ada lagi 90% untuk kita start all over again. Ini first stage. Okay, kita invest hanya 10%. Second stage, tuan-tuan. Okay, second stage ni untuk yang mungkin dah trade untuk satu tempoh yang lama. Okay, dia dah ada capital yang slightly higher. Okay, apa yang kita perlu buat selain daripada kita invest 10% tadi, kita diversify yang 10% tadi. Contoh tadi kita dah allocate, kita ada 10,000, kita ambil 1,000. 1,000 tadi tu, kita diversify lagi. Jangan letak semua 1,000 tadi tu. Apa yang kita boleh buat? Kita diversify lagi kita punya 10% tadi. Sebab tuan-tuan kena ingat, kenapa kita trade? Okay, kenapa kita trade? So kita kena begin with end in mind. Kenapa kita trade? Kita trade untuk dapat duit, kan? Objektif kita adalah making money. So apa yang kita boleh buat dalam this industry untuk dapat duit selain daripada trading? Kita kena tanya balik, tuan-tuan. Our ultimate goal adalah to make money. Dalam this industry kita tahu, okay, kalau kita belum tahu pun kita sekarang perlu cari knowledge. Selain daripada trade, apa yang kita boleh dapat duit? Macam mana kita nak buat untuk dapatkan duit? So kalau kita tengok balik, tuan-tuan, banyak option yang ada hari ini. Okay, selain daripada self trade, kita boleh diversify kepada trade-trade yang lain. Sebagai contoh, kita trade sendiri mungkin secara manual, kita boleh ada expert advisor. Okay, kita boleh adakan EA untuk nak trade untuk kita. Kita boleh follow juga copy trade. Kita boleh follow juga PEM ataupun MEM. Dan kita boleh juga subscribe signal, tuan-tuan. So all this adalah contoh di mana kita boleh diversify selain daripada kita hanya personal trade tadi. Okay, kita boleh buat benda ni, tuan-tuan. Okay, maksudnya 1,000 tadi, iaitu 10% daripada overall yang kita ada 10,000 tadi tu. Kita ada 1,000. 1,000 tu kita pecah pula. Ini bukan untuk yang baru terlibat dalam this industry. Mungkin to some extent kita dah ada certain amount of money, kita boleh diversify. Even kalau kita baru sekalipun, kita boleh juga guna approach ni. Okay? Tapi kita kena ada ilmu jugalah macam mana kita boleh pecahkan kepada beberapa kaedah untuk kita nak generate income dari itu. Kalau kita tengok dari segi konteks allocation, tuan-tuan, terpulang. Ini sebagai contoh saja. Okay, mungkin kita allocate 20% of kita punya 10% tadi itu personal trade. Okay, 10% kita boleh subscribe signal. So bila kita subscribe signal, tuan-tuan, kita kena follow rigidly lah. Okay, dan selection untuk signal provider pun dia ada cara juga. Okay, yang tu kita takkan sentuh malah. Dan kita boleh juga follow PEM ataupun MEM dan juga copy trade, tuan-tuan. So all this, okay, all this walaupun kita tengok kita tak trade sendiri most of it, tapi ultimate goal tadi adalah untuk make money. Tercapai tak? Kita boleh dapat, kan? So that's why saya cakap, tuan-tuan, kita diversify lagi 10% tadi kepada benda-benda yang lain. Okay? Dan daripada benda-benda yang banyak tadi ni, tuan-tuan, dan untuk personal trade tadi, jangan depend dengan single SOP. Sebab apa saya cakap jangan depend dengan single SOP, kita kena ada diversify SOP. Supaya kalau SOP tadi tu fail, mungkin ada SOP lain yang boleh cover. Dan kalau kita seorang copy trade follower ataupun PEM investor ataupun MEM investor, jangan depend dengan single trader. Kita diversify lagi kita punya investment tadi kepada beberapa trader yang berbeza ataupun PEM manager yang berbeza. So yang ni kita panggil, yang ni kita cakap another level of diversification yang kita boleh buat. So di sini, tuan-tuan, sebab apa kita nak buat benda ni, kita nak elak daripada berlakunya bila loss sekali everything gone. So that's why kita kena pecah kepada beberapa layer of risk control tadi. Saya ambil contoh lah, tuan-tuan. Okay, saya ambil contoh. Ini salah satu account saya yang follow managers. Kita boleh tengok, tuan-tuan, for more than 12 months dia perform. Tapi because of recent occasion, ini beginning of March, bila kita start ada masalah COVID-19, nampak tak?
track record untuk more than 1 year, on just like that. So kita tak nak benda ni terjadi. Jadi kalaulah saya ni depend on single manager sahaja, saya akan everything will be gone. Tapi disebabkan saya tak depend dengan single trader, okay, trader-trader yang lain perform, saya boleh dapat recovery, saya boleh dapat balik saya punya investment tadi daripada trader-trader yang lain. This is the reason kenapa kita tak boleh depend dengan single trader tadi ataupun single SOP sahaja, tuan-tuan. So ini benda yang kita boleh buat. Okay, ini benda yang kita boleh buat. Itu second stage, tuan-tuan. So the third stage yang kita boleh buat adalah apa dia? Okay, third stage adalah risk model. Okay, risk model macam mana yang kita nak guna pakai? Ini kita ambil contoh sebagai kita sebagai trader sendirilah. Okay, kita boleh apply risk model yang bersesuaian. Sama ada kita nak guna linear ataupun exponential risk model. Okay, sebagai contoh di sini, tuan-tuan. Ini table untuk linear risk model. Contoh kita ambil 10%. Ini sebagai contoh. Katakan kita ada $100, kita ambil 10%. Setiap kali trade kita akan loss $10. So, in 9 trade, masuk trade yang ke-10, account kita dah jadi 0, tuan-tuan. Ini sebagai linear risk model. Okay. Ini second ni adalah exponential risk model. Exponential risk model ni kita risk 10% daripada remaining balance. So, bila kita gunakan exponential risk model, kita boleh tengok daripada table ni sendiri, tuan-tuan. 10 kali loss tadi tu, okay, dia masih ada lagi balance lebih kurang dalam 30%. Dan kalau dia tak adakan SOP, dia workable, tuan-tuan. Okay, ini sebagai contoh. Dia boleh bertahan sebenarnya sampai 44 kali lah sebelum account risk 0. Okay, tapi kalau kata lepas satu tempoh tadi, walaupun consecutive loss, lepas tu dia jumpa pula profit, okay, dia akan jadi macam ni, tuan-tuan. Okay, daripada 34% remaining tadi tu, kalau dia dah mula jumpa profit, okay, in the end, dia boleh achieve greater result. Okay, tak perlu banyak. Berapa trade ni? 30 trade sahaja. Okay, 30 trade pun bukan semua profit, tuan-tuan. Kita ambil win ratio tadi, 53%. So, in the end, walaupun dia dah cecah 30%, tapi bila dia jumpa profit, okay, losses tu indirectly, dia akan boleh buat recovery. So, this is the difference bila kita gunakan exponential dengan linear risk model. Okay, ini yang kita boleh buat. Kita kena decide. Dan untuk yang calculation in detail, insyaAllah nanti kita akan cuba tengok macam mana kita boleh tunjuk. Sebab saya lebih comfortable kalau saya boleh berdepan tunjuk benda ni. Kita boleh nampak clearly bila kita key in tu macam mana result dia. Jadi tuan-tuan lebih faham. Kita malam ni kita ambil dia punya basicnya dulu. Okay. Dan ini stage yang ketiga. Stage yang keempat pula, tuan-tuan, adalah untuk kita nak tengok berapa risk per trade yang kita nak ambil. Okay, risk per trade ni, tuan-tuan, dia ada banyak dia ada beberapa faktor lah untuk kita decide berapa banyak risk per trade yang kita nak ambil. Kalau kita tengok, tuan-tuan, yang mungkin tuan-tuan pernah terbaca lah, okay, recommendation daripada sama ada website or anything, selalu kita boleh tengok lah, jangan risk lebih daripada 3%. Kan? Jangan risk lebih daripada 2%. Itu yang kita selalu baca dekat website. Tapi sebenarnya, dia banyak faktor yang nak menentukan berapa persen yang kita punya losses yang kita nak ambil tadi tu. So, ini adalah antara faktor-faktor yang kita perlu ambil kira lah. Dan insyaAllah minggu depan, sebelum saya masuk kepada money management, saya akan sentuh lagi sekali tentang main factor ni. Malam ni kita tengok sekali lalu dulu, ya, supaya kita boleh faham sedikit bahawa sebenarnya dalam trading ni 1% per trade tadi not necessary low risk, 10% per trade not necessary high risk. Sebab apa saya cakap macam tu? Ini adalah antara faktor-faktor yang nak menentukan sama ada kita low risk ataupun high risk. Okay? Dan kita pun masa agak suntuk. Sekarang dah dekat pukul 11. Saya takkan go through calculation ni malam ni. Yang ni kita akan sentuh pada next week. Okay, supaya saya nak tuan-tuan lebih faham apa yang saya maksudkan dengan 1% maybe not low risk, 10% not necessary high risk. So semuanya ada dalam ni yang saya akan sentuh pada minggu hadapan lah. Okay, sorry hari Jumaat ni.
Okay, sebelum kita start kita punya money management punya topik, saya akan sentuh yang ni sebab yang ni perlukan sedikit masa untuk kita nak bagi faham. Sebab dia dah involve dengan calculation. So masa malam ni pun dah agak singkat sebenarnya, sepatutnya kita habis 10.45, tapi kita akan extend sampai pukul 11 sebab tadi kita ada technical issue. Dan yang ni saya tak boleh nak rush sebab saya takut nanti tak faham. Okay, so ini yang kita akan sentuh pada next week sebab dia ada sebenarnya banyak dia punya trick dekat sini. Okay, dan basically kalau kita tengok kat sini, ini adalah stages of risk management yang kita sentuh malam ni lah. Cuma allocation ni tuan-tuan, saya akan bagi secara detail minggu depan minggu depan sebab ini melibatkan calculation yang mana kita tak boleh buat dalam keadaan yang tergesa-gesa ataupun masa yang singkat. InsyaAllah kita akan cover minggu depan. Okay, sekali lagi saya minta tuan-tuan like and share FB page ni, okay, sebagai tanda support lah, sebagai tanda support. Dan okay, nanti saya akan letakkan link registration supaya kita boleh register dengan GKFX dan kita boleh support dia orang lah. Okay, so sebelum tu saya nak pergi balik kepada dua lagi promotion yang ada, iaitu cash back rebate yang mana dengan minimum deposit $1,000 dan eligible to retail trader only, kita boleh dapat $2 per lot untuk currency dan juga gold di account variable dan juga fixed. Okay, tak ada expiration, tak ada expire date and then rebate tu transfer every once a month lah. Okay, dan yang last yang ke-6 ni kita ada 25% defensive bonus, minimum deposit sebanyak 1,000, eligible to retail trader, and then kita boleh dapat 25% deposit bonus, dan maximum bonus allowed is 2,500, top out level at 50%, and then bonus will be available up to 2 calendar month. Kalau kita buat withdrawal dalam tempoh 2 bulan, bonus tu akan ditarik balik lah. And then bonus can be used untuk support kita punya floating, tapi tak boleh convert kepada cash. So ini antara promotion yang ada dalam GKFX. So tuan-tuan kalau tak faham apa, boleh PM balik kepada kita punya message dekat kita punya page. InsyaAllah kita akan assign personal untuk nak assist you all dalam soalan-soalan ni lah. Okay, so setakat ni lah perkongsian saya malam ni untuk topik risk management. Okay, yang risk allocation yang last tadi tu kita akan buat next week supaya kita boleh dapat detailkan lagi lah. Okay, jadi sebelum kita nak end kita punya session ni, okay, ada beberapa soalan tak yang mungkin tuan-tuan nak tanya lah sebelum kita nak end kita punya sesi ni. Okay, saya akan bagi lebih kurang 5 minit lah untuk kita bersoal jawab topik-topik yang kita dah terangkan tadi tu. Waalaikumsalam Hazlan. Cikgu Hazlan berada sini. Lina, terima kasih, sama-sama Lina. Okey, ada soalan tak? Kalau ada soalan tolong tanya. Freddy, ya live ini memang live. Okey, saya ada soalan tak? Saya buka untuk soalan sekarang. Kalau ada tolong tanya. Sambil-sambil saya nak tunggu soalan tu, saya akan scroll tengok kod ada yang dah tanya apa-apa sebelum ni kan. Ya, Sazwan, sama dengan compounding, Sazwan. Okey. Yang mana dah pernah attend workshop sebelum ni, metodnya sama. Okey. Tapi yang belum pernah attend tu memang saya kena terangkan detail lagi lah. Yusrin, thank you. Welcome Yusrin. Cik Aziz. Sama-sama Cik Aziz. InsyaAllah hari Jumaat ni kita boleh
sambung sesi yang kedua, topik money management. Tapi sebelum tu saya akan detailkan risk allocation sebab yang tu banyak calculation dia. Dolindo Gallup kongsi SOP yang workable. Okey, fokus kita lebih kepada management in trading dulu untuk this session. Okey, yang kita akan fokus yang tu dulu. Semua orang berminat dengan strategi, dengan teknik. Okey, sebab apa teknik kita dah ramai cikgu yang mengajar dekat luar. Sebenarnya banyak teknik-teknik yang workable pun. Kita cuma perlu buat testing and then buat validation. InsyaAllah kita akan jumpa yang tu. Okey, Hilmi tanya berapa lama untuk expert dalam trade. Okey, yang ni bergantung banyak faktor sebenarnya. Sebab apa dalam this industry, saya boleh cakap seniority tidak menjamin kejayaan seseorang tu lah. Sebab apa ada yang more than 10 years masih struggle, ada yang dah baru trade dalam tak sampai setahun pun dia dah sukses. Dia depend dengan banyak beberapa variables lah. First kali preparation kita sebagai trader. Okay, apa yang saya boleh cakap tuan-tuan, tadi saya sentuh tadi, trading ni pun, trader ni pun sebenarnya satu career. So bila kita cakap satu career ni, dia perlu masa untuk kita, satu kita dapatkan knowledge tadi ataupun ilmu tadi tu. Bila kita dah ada knowledge, kita nak apply knowledge tadi untuk nak develop kita punya skill. So benda ni semua dia perlu masa. Dia tak boleh dapat ad hoc. Okay, sebab memang ada traders, beginner trader tadi, kita kata beginner's luck. Tapi luck ni dia tak boleh nak sustain. So that's why kita kena develop sendiri skill tadi tu. Kalau nak bercakap daripada time yang reasonable lah, okay, saya boleh cakap takes probably 1 to 3 years lah sebelum kita boleh betul-betul mahir. Sebab sebagai contoh tadi lah, kalau kita ambil any kejaya yang kita mention tadi tu, selepas dia dah dapat knowledge dan skill tadi pun, dia bukan terus jadi expert. Sebagai contoh doktor tadi, dia tak terus jadi pakar. Okay, dia perlu lalu proses-proses tadi tu sebelum dia menjadi seorang yang pakar. Okay, so di sini banyak faktor yang kita perlu dapatkan knowledge tu tadi, dan slowly kita apply. So basically apa yang saya cakap di sini adalah do it right first time lah. Maksudnya kita kena faham dulu, especially tadi mapping tadi tu, roadmap tadi. So nak jadi trader tu kita kena belajar apa dulu. Kemudian yang kedua, ketiga dan seterusnya, kita ikut sekuen tu. Sekuen tu tuan-tuan, saya buat sekuen tadi tu, saya dapat bukan ikut sekuen. Saya dapat yang tu dulu, yang ni dulu. Tapi bila saya nak explain ni, saya perlu sekuenkan dia supaya tuan-tuan tak perlu nak lompat ataupun nak pergi belajar benda-benda yang tak perlu. Jadi kita ambil benda-benda yang penting, kita belajar step by step sebelum kita boleh pergi kepada real trading tadi. Sebab apa? In any industry, sebaiknya kita start small. Start small, kita acquire dia punya knowledge dan juga skill, dan slowly kita grow kita punya business tadi tu. Okay, benda ni penting tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak nak, senang cakap macam ni lah, saya tak nak tuan-tuan lalu apa yang saya lalu dulu. Tuan-tuan lalu apa yang trader yang senior yang pernah lalu lah. Kalau tuan-tuan bercakap dengan dia orang, tuan-tuan akan boleh dapat berbagai-bagai experience lah. Okay, berbagai-bagai experience, dan kita tak nak tuan-tuan lalu proses yang sama. Okay, learn from other people mistake lah. Okay. Sesuatu memang ada dekat page GK Academy. So boleh tengok kat situ, memang ada record lah. Ya, Tuan Haji Safiza. Okay, risk model ni memang ada banyak. 2 tadi tu pun dah cukup untuk nak kita cukup untuk kita lah, untuk sebab banyak-banyak saya lagi pun takut saya lagi pening. Okay, yang tu pun tak ter-apply lah sebenarnya. Okay, ada soalan lain tak? Okay, kalau tak ada, saya rasa yang itu sajalah setakat ni saya punya perkongsian. Okay, saya harap semua tolong jaga kesihatan, stay at home. Okay, ikut arahan pihak-pihak yang berwajib. Okay, jaga supaya kita boleh keluar daripada krisis ni secepat mungkin. Dan
supaya kita boleh berbalik pada keadaan yang normal. Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan? Saya dengan parents pun tak jauh, lebih kurang dalam 25 km, tapi tak boleh nak balik tengok dia orang lebih kurang dalam almost 2 weeks dah. So so take care of yourself. Sama-sama kita buat something, okay, sama-sama kita buat kita punya part untuk nak control this crisis. I believe that we can do it together. Okay, we can do it together. Sama-sama kita usaha, and then kita susuli dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat keluar daripada masalah ni secepat mungkin. Dan insya-Allah tuan-tuan, kalau dah kita boleh keluar buat seminar macam sebelum ni, insya-Allah kita akan cuba approach GK, tengok mungkin dia boleh arrange satu seminar yang mana saya boleh refresh balik topik yang 6 topik ni dalam secara berhadapan, dan tuan-tuan boleh dapat lebih knowledge lagi lah. Sebab saya lebih comfortable sebenarnya duduk berhadapan. Tak kisahlah 10 orang, 20 orang, even 100 atau 200 pun tak ada masalah. Okay, supaya kita boleh berinteraksi secara terus dan kita boleh convey this knowledge. Sebab bagi saya lah, tak perlulah saya nak simpan benda ni kan, ilmu ni untuk share dengan semua. Okay, whatever yang saya cakap tadi tu, saya share everything. Okay, supaya semua orang boleh dapat something daripada situ dan boleh share balik dengan kawan-kawan yang lain lah. Okay, senang cakap, benda ni saya halalkan, tuan-tuan nak share pun share, tak ada masalah. Kalau orang tak faham, boleh tengok balik kita punya recorded ni. Okay. Okay, Cik Makmur dah tanya setiap bulan. Sebenarnya kita setiap hari Jumaat Cik Makmur, sebulan 2 kali. Ini tarikh-tarikh yang kita dah fix dah. Okay, hari Jumaat minggu ni, kita 3 hari bulan kita ada satu lagi sesi. Tajuk Money Management. Kita ada lagi April 17, April 24. Okay, sebenarnya setiap hari Jumaat yang ketiga dan keempat. Cuma bulan puasa kita ubah time lah, daripada malam pergi ke siang, pukul 5 hingga 6.30. Alright. Okay, jadi saya rasa yang tu saja perkongsian saya. You all take care. Okay, take care. Saya doakan semua sukses dalam this industry. Saya doakan semua sihat walafiat bersama keluarga masing-masing. Dan insya-Allah, okay, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat back to normal. Okay, saya rasa yang tu sajalah. Kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada keterlanjuran kata-kata tadi, masalah teknikal pun ada tadi. So, maafkan kekurangan saya dan juga pihak GK sendiri jika ada. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada 3 hari bulan April, hari Jumaat ni, pukul 9.15 malam. Sebelum tu minta tolong like kita punya page supaya kita dapat knowledge, sebab ada lagi orang lain yang akan, trader lain yang akan share dalam tempoh ni lah. Okay, insyaAllah kita akan jumpa pada hari Jumaat nanti, dan ajak lebih ramai kawan-kawan untuk tengok kita punya live supaya semua orang boleh dapat something dari sini lah. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.